Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, nombor matrik 2766054 dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Idayu binti Zulfaqar 276164, Nazaruddin bin Safwan 274440, Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Kin 276332. Bagi tugasan GM 3043 pembangunan organisasi, tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah isu dan masalah di dalam organisasi bagi syarikat Proton di Malaysia. Okay, seterusnya. Baiklah, pengenalan. Proton Malaysia juga dikenali sebagai Proton Holding Berhad. Ia pengeluar otomotif Malaysia dan syarikat kereta nasional pertama negara ditubuhkan pada tahun 1983. Proton telah memainkan peranan penting dalam pembangunan industri otomotif Malaysia dan telah menjadi pemain terkemuka dalam pasaran domestik dan juga antarabangsa. Okay, seterusnya adalah penumbuhan dan pemilikan Proton. Proton Malaysia telah ditubuhkan pada 7 Mei 1983 di bawah inisiatif Kerajaan Malaysia dengan tujuan untuk membangunkan industri pembuatan automobil domestik. Projek itu dikuasai oleh mantan Perdana Menteri keempat dan ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang membayangkan Proton sebagai pemangkin kepada perindustrian dan pemindahan teknologi di negara ini. Okay, seterusnya adalah pencapaian utama Proton. Perancangan produk dan juga perluasan. Perluasan pasaran, maafkan saya. Proton melancarkan kereta pertamanya Proton Saga pada Julai 1985 yang menandakan permulaan perjalanannya sebagai pengeluar otomotif. Proton Saga, sebuah sedan kompak, cepat mendapat populariti di kalangan rakyat Malaysia kerana harga mampu milik dan prestasi yang baik. Proton terus memperkenalkan model-model baru selama ini, termasuk Proton Wira, Proton Perdana, Proton Gen 2, Proton Personal dan juga Proton X70 antara lain memenuhi pelbagai segmen pasaran. Okey, seterusnya adalah perkongsian teknologi. Dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan teknologinya, Proton menjalankan kerjasama dengan pengeluaran otomotif global yang terkenal. Pada tahun 1996, Proton menjalankan kerjasama strategik dengan Mitsubishi Motors, Citroen dan juga Honda yang mengakibatkan pemindahan kepakaran teknikal dan pembangunan beberapa model dan menyumbang kepada peningkatan kualiti dan reka bentuk produk Proton. Okey, seterusnya adalah usaha jaga antarabangsa Proton. Proton meneroka pasaran antarabangsa untuk meluaskan jangkauan dan kehadiran globalnya. Pada tahun 1993, Proton menubuhkan kemudahan pembuatan luar negara pertamanya di Shah Alam, Selangor, diikuti dengan penumbuhan kilang kedua di Tanjung Malim Perak pada tahun 2004. Tambahan pula, Proton memeterai usaha sama dan perjanjian pengedaran dengan pelbagai negara termasuk China, Iran, United Kingdom dan Australia membolehkan jenama itu mengakses pasaran antarabangsa dan mempelbagaikan pengkalan pelanggannya. Okey, seterusnya rakan saya akan sambung pembentangan. Terima kasih. Saya Nazaruddin bin Safwan, nombor matrik 274440. Saya akan meneruskan slide seterusnya. Isu masalah yang berlaku dalam organisasi. Yang pertama, sumber manusia. Warga negara dan pekerja antarabangsa dicari oleh bahagian pengurusan bakat sumber manusia untuk menghimpunkan perspektif dan pengalaman yang berbeza dipecahkan kepada dua kategori iaitu pembangunan profesional dan mengembangkan rangkaian kepakaran seseorang. Program latihan dan pembangunan mampu memupuk pemimpin masa depan sebagai sebahagian daripada dasar sumber manusianya. Yang kedua, proses manusia. Rancangan syarikat untuk memindahkan penghilangnya ke Tanjung Malim adalah tepat. Kebimbangan termasuk pemecatan yang membina atas alasan pemindahan penghilangan X70 ke Tanjung Malim hanya memerlukan pekerja berkemahiran tinggi dan cekap. Usaha untuk menawarkan perumahan di wilayah sektor Tanjung Malim. Memindahkan beberapa pekerja ke Tanjung Malim dibuat secara tergesa-gesa dan tidak dipikirkan dengan baik. Kes jangkitan COVID-19 melibatkan kegiatan Proton Shah Alam, dimulakan bekerja dari jauh dan pegawai syarikat memutih segala langkah
pembasmian yang dicanangkan oleh syarikat. Yang ketiga, teknostruktur. Kementerian Sumber Manusia telah menyiasat Proton dan sekutu Cinanya iaitu Geely Holding yang dikatakan tidak mengutamakan pekerja tempatan. Kementerian memerlukan majikan mengiklankan jabatan kosong di portal Job Malaysia sebelum mengeluarkan sijil kebenaran mengambil pekerja asing. Yang keempat, strategi. Terdapat aduan daripada pelanggan pada tahun 2020 ditangguhkan kerana pandemik COVID-19. Pada Mei 2020, pelanggan dimaklumkan bahawa bateri kereta pelanggan telah lemah dan perlu diganti segera. Bateri kereta tidak boleh dibuat kerana meter larian melebihi 20,000. Alasan lain kerana kereta pelanggan melebihi 1 tahun. Pelanggan membuat aduan di Pusat Khidmat Pelanggan Proton HQ, tapi sehingga kini tiada jalan penyelesaiannya. Kaedah diagnos yang digunakan iaitu diagnos organisasi. Organisasi ini secara keseluruhannya lebih bersedia untuk menyesuaikan diri dengan kaedah baru, melaksanakan perubahan secara konstruktif, yakni keberkesanan perubahan. Bersedia atau tidak untuk perubahan bergantung kepada sejauh mana ahli-ahlinya meletakkan kepentingan pada 3 pemacu utama, kesukaran tugas, ketersediaan sumber dan sifat persekitaran. Bekerja keras dan bekerjasama apabila terdapat keinginan yang kuat untuk berubah dalam perniagaan. Diagnos kumpulan. Pelan diluluskan oleh semua jabatan, bahagian atau kumpulan yang berkaitan, sering berkumpul dan bercakap tentang cabaran yang mereka hadapi. Diagnosis individu, iaitu diagnosis peringkat individu adalah bergantung kepada kebolehan kaki tangan. Pembagian tugas pentadbiran adalah rumit dan pasukan yang mempunyai pelbagai latar belakang dan kepakaran. Terdapat penurunan dalam produktiviti dan konsentrasi di kalangan pekerja akibat secara langsung daripada kekurangan terminal inspirasi, program latihan operasi yang tidak berkesan dan penyediaan rapi daripada pengurusan atasan. Rincian diagnosis yang telah dilakukan. Yang pertama, intervensi sumber manusia. Kaedah di mana meningkatkan syarikat dengan memberi perhatian khusus pada cara pekerjanya dilayan. Program yang membantu pekerja mengatasi tekanan dan memberikan sokongan emosi telah ditunjukkan untuk meningkatkan semangat dan produktiviti. Proton telah mengambil langkah sebagai tindak balas kepada perusahaan ini untuk mewujudkan pertikaran di mana semua pekerja boleh memberikan seluruh perhatian mereka kepada matlamat masyarakat. Intervensi ini berbentuk memberi ganjaran dan mempromosikan pekerja yang luar biasa dan memuji mereka secara terbuka ataupun tersendirian. Terusnya, intervensi proses manusia. Proses manusia boleh memengaruhi hubungan interpersonal, dinamik kumpulan dan struktur organisasi. Pekerja diajar tingkah laku yang berkesan secara sosial di peringkat kumpulan, mengubah norma, amalan atau matlamat yang dikongsi dalam kumpulan secara keseluruhan. Prosedur di pusat hubungan hendaklah disediakan supaya aduan direkodkan secepat mungkin. Intervensi teknostruktur. Teknologi dan struktur organisasi mungkin mendapat manfaat daripada usaha pembaharuan yang dikenali sebagai campur tangan teknologi. Jika bentuk semula organisasi memberi tumpuan kepada beberapa faktor berbeza. Untuk prosedur perniagaan baharu adalah perlu untuk mengubah bukan saja struktur syarikat tetapi juga cara kerja yang dilakukan. Terusnya, intervensi strategi. Strategi untuk meningkatkan organisasi memberi tumpuan kepada perubahan radikal. Menambahbaikkan perusahaan adalah untuk membantu organisasi maju dari semasa ke semasa
dengan membuat perubahan yang berterusan dan berperingkat. Ahli pasukan sentiasa berada di halaman yang semua tidak pernah ketinggalan. Matlamat persidangan dimaklumkan kepada kaki tangan juga diberi tanggungjawab dalam sektor jawatan adalah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Muhammad Kin. Nombor matrik 276332. Seterusnya, kaedah yang digunakan untuk menganalisis data. Yang pertama, soalan soal sidik, ujian bertulis dan soalan temu bual. Sebanyak 10 soalan bertulis telah diberikan kepada pekerja dalam borang soal sidik. 5 soalan temu bual juga diberikan kepada beberapa pekerja sebelum dan selepas menjawab borang selidik. Yang kedua, kaedah analisis data. Dalam kajian ini, setelah kesemua pekerja daripada pelbagai jenis jabatan dan jawatan telah disoal sidik sebelum dan selepas, rekod dan analisis data sangat diperlukan untuk menentukan dapatan kajian dan keputusan kajian tersebut. Dalam tugasan ini kami menggunakan analisis data secara manual dengan mengumpulkan jawapan yang betul dan membuat graf untuk menunjukkan trend dan hasil kajian. Analisis manual melibatkan bermula dari kaedah pengendalian tahap tertinggi dan menentukan sama ada ia benar-benar boleh digunakan. Kemudian, pelaksanaan intervensi yang berkesan. Terdapat beberapa laluan melalui proses intervensi. Pelibatan itu akan mempercepatkan pembangunan proton ke arah misi dan objektifnya. Selepas berbincang dengan ketua jabatan, ahli kaki tangan kini mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang matlamat jangka panjang syarikat dan boleh berusaha untuk merealisasikannya. Bantuan ketua jabatan juga meningkatkan semangat bekerja. Ini menghalau mereka daripada mencari penyelesaian sendiri. Acara Hari Keluarga bertujuan untuk menggalakkan motivasi. Kaki tangan diberi penghormatan atas kerja keras dan komitmen mereka kepada organisasi dengan menerima hadiah semasa majlis. Pekerja yang menerima maklum balas positif mengenai prestasi mereka juga diberi ganjaran dengan penghargaan perkhidmatan yang tinggi. Masalah jika dikenal pasti dan ditangani dengan betul boleh dikendalikan dengan lebih cekap. Memandangkan revolusi industri 4.0 terus mendapat momentum, Proton juga akan mengekalkan usahanya untuk memperbetulkan kelemahan organisasi sedia ada. Memang benar bahawa tidak semua perubahan dan anjakan adalah positif. Oleh itu, lebih banyak anjakan berlaku akibat langsung daripada anjakan awal. Akibat persaingan yang sengit, Proton sentiasa mencari kaedah untuk meningkatkan kadar pembangunan produk, mempelbagaikan aliran hasil dan meningkatkan kecekapan dalam menghadapi kemasukan idea dan penambahbaikan yang baru. Kemudian, intervensi perubahan yang dicadangkan serta bagaimana ia akan dilaksanakan. Kapasiti untuk melaksanakan intervensi perubahan dipengaruhi oleh keperluan pekerja, sumber yang ada dan faktor konteks sosial. Ahli organisasi mengumpulkan maklumat mengenai topik, membincangkannya, menghayatinya dan menyaringnya ke dalam pemahaman bersama. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan perubahan. Persoalan intervensi yang perlu dilakukan ialah sama ada kita tahu atau tidak apa yang diperlukan untuk mencapai perubahan ini dengan jayanya. Sama ada kita boleh melaksanakan perubahan ini dengan berkesan dengan sumber yang kita ada. Dan jika kita benar-benar mahu berbuat demikian, apa yang perlu dilakukan, apa bahan dan berapa banyak masa diperlukan dan bagaimana tugasan harus dianjurkan adalah semua faktor penting dalam kapasiti organisasi untuk melaksanakan. Ahli organisasi mengambil kira kedua-dua keperluan kerja dan sumber yang mereka gunakan semasa menilai pengetahuan tugas. Dalam arti kata lain, mereka perlu mempertimbangkan sama ada organisasi mempunyai orang, mempunyai wang, mempunyai bahan dan pengetahuan untuk melaksanakan perubahan dengan jayanya. Akhir sekali, mereka mempertimbangkan persoalan
sama ada iklim politik dalaman menggalakkan atau tidak untuk pembaharuan, dan sama ada terdapat masa yang mencukupi atau tidak untuk melaksanakan pembaharuan yang diingini. Assalamualaikum, saya Nida Yuwanti Zulfaka. Nombor matrik saya 276164. Saya akan menyambung slide yang seterusnya. Antara halangan-halangan yang dijangka akan dihadapi dalam mengadakan perubahan ialah campur tangan politik dalam pemilihan vendor, pilihan pengurusan kanan dan reka bentuk kereta yang mungkin merosakkan reputasi jenama. Yang kedua, industri otomotif bergelut dengan isu seperti pengekalan dan penamaan bakat, pengenalan model yang benar-benar baharu, skala ekonomi, penembusan pasaran ekspor, kepuasan keperluan pelanggan, kekurangan segera, takbir urus korporat yang lemah dan ketidakupayaan untuk melihat masa hadapan. Tindakan dalam mengatasi halangan perubahan ialah syarikat tersebut boleh bekerjasama dengan rakan kongsi yang baharu yang mungkin boleh mengeluarkan modal yang untuk membuat pembaharuan dalam sesuatu jenama. Kesimpulannya ialah Proton adalah pengeluar kenderaan Malaysia yang berjaya, yang mengambil semua masalah sebagai cara untuk mengatasi untuk menjadi lebih berjaya pada masa hadapan dan mengekalkan potensi jangka panjang syarikat. Yang kedua adalah penting bagi syarikat untuk menggalakkan pembangunan organisasi yang sihat di kalangan pekerja, justeru menjamin kualiti tempat kerja yang baik. Dan akhir sekali ialah visi dan misi syarikat adalah penting untuk mengekalkan dan mencapai objektifnya. Terima kasih.